Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Mak Don sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ni kita nak sembang sikit lah tentang betul ke reviewer tak support lokal. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru ataupun kepada pengunjung baru yang mai singgah dekat channel YouTube Mak Don ni. Hari tu aku ada nampak lah dan aku ada join iaitu bacaan skrip oleh tim terbaik dari langit setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun mereka get back together dan baca skrip secara maya dalam Facebook. Kemudiannya mereka ada buat pre-order baju dan ni baju dia. Aku lupa lah harga dia, maybe RM60 kot. Cumanya apa yang bestnya, RM20 akan disalurkan ke tabung kebajikan di mana mereka akan gunakan duit tu untuk bantu anak-anak seni yang ada dekat Malaysia ni. Yang tu yang best dia, RM20 daripada contoh kalau nak baju ni RM60. Aku lupa harga dia sebab aku dah beli lama dah. Itu harga dia RM60. So RM20 tu akan masuk ke tabung. Kiranya baju ni RM40 je lah. Mereka akan gunakan duit tu untuk bantu anak-anak seni yang terkesan sepanjang pandemik dekat Malaysia ni lah. Baju dia pun not bad. Dia lawa lah kira. Baju dia lawa. Dia diisi dengan skrip-skrip daripada filem terbaik dari langit itu sendiri lah. So apa yang aku nak sembang tentang dengan baju ni, aku perasan ramai bukan takat reviewer ni bukan takat yang dalam YouTube tau aku nak masukkan. Dia ramai yang dekat social media yang mana bagi pandangan tentang sesebuah filem apa semua ni. Tak kisahlah lepa ni orang kata dikenali ke tak dikenali ke, tapi lepa mengulas sesebuah filem, lepa tu aku kira reviewer lah. Lepa bila so aku perasan ramai beli baju ni dan support. Tapi bila hampa tengok sebenarnya kebanyakan orang kalau kita kritik ataupun kita review sebuah filem tu, filem itu lepas suka tapi kita tak suka dan kita point out benda-benda yang kita tak suka. Bukannya kita tak suka, lepas tu kita macam bagi point yang orang kata mood point, point yang tak ada kena-mengena ke apa. Kata tak, kita bagi tahu benda yang kita tak suka dan apa yang mereka boleh buat untuk perbaiki benda tu. Tapi dia punya fan-fan yang tak suka ni tak suka. Dan kebanyakannya akan komen antara yang popular adalah hampir buat filem sendiri, cuba tengok bagi dia buat filem, lepas tu tak support lokal lah. Ni yang paling banyak kali yang tak support lokal. Tapi bila kita usah dia punya YouTube channel, dia upload full length filem dalam dia punya YouTube secara haram. Dekat mana yang kita tak support? Padahal kita tengok wayang filem tu ataupun kita tengok kat Astro First berbayar RM15 9 kupang. Dekat sini betul ke reviewer tak support? Aku rasa in terms of support ni, hang kena faham yang tak semestinya bila kita review filem tu orang kata banyak point out dia punya benda yang boleh diperbaiki, tak sebenarnya kita tak support. Sebenarnya bila kita bagi tahu, kita point out benda-benda tu adalah means kita support. Kita nak dia bila next filem dia buat dengan lebih baik. Bila next filem dia tahu kata apa benda yang dia boleh diperbaiki. Adakah kita lebih pandai daripada filmmaker? Depend. Tak semua filmmaker ni dia terlepas pandang benda tu, tapi sebenarnya kadangnya ada hand-hand yang di sebalik tu, di tangan producer ke apa ke, ada lah. Kadangnya tu dia terlepas pandang. Itu je. Dan kadangnya dia rasa macam aku tengok kat skrip macam dah lengkap kan, bawa visually pun rasa dah lengkap, tapi rupanya ada yang terlepas pandang dari segi character development ke apa ke. So dia terlepas pandang. Ada je yang macam tu. Ada yang ambil kritikan tu membina. So bila kita bagi kritikan maksudnya kita support lah lepa. Bukannya kita tak support. Selain daripada kita bagi kritikan tu, kita juga tonton secara halal. Halal tu pun kita support. Bukannya kita tak support. Daripada hampa kalau hampa perasan, kalau hampa mau perasan, hampa pergi kat Facebook page mana-mana yang orang duk review sebuah filem tu, hampa tengok kat bawah tu akan ada orang tanya nak link. Hantar link apa tu? Link Telegram. Telegram ni dah jadi macam orang kata lubuk kalau hampa nak tengok filem Malaysia ni. Dia dah jadi lubuk dah kat situ. Dia penuh. Aku pun tak faham sebab kiranya ni kita tonton secara halal. Kita pun dah ada streaming service yang banyak. Kita ada Mubi, kita ada Siar untuk filem-filem lama, kita ada Netflix, kita ada iFlix, kita ada apa lagi View. So kita ada channel-channel yang halal ni. Aku rasa bagi aku pandangan peribadi aku tak buat pool ke research ke apa ke tak. Bagi aku reviewer ni semua sebenarnya lepas support, bukan backup ke apa. Tapi kalau hampa tolong buka hati tu, tengok dengan lebih jelas. Kalau ni untuk reviewer yang bagi kritikan membina dan juga reviewer yang orang kata tonton secara halal semua benda ni lah. Aku benci filem, certain filem pun aku still tengok benda tu kat Astro First. Aku still tengok benda tu orang kata secara halal dengan bantu
tonton secara halal ni, hampa naknya bantu industri perfilman, hampa tahu. Hampa tak perlu duduk dalam industri perfilman untuk bantu industri perfilman. Ni salah satu cara dia dah. Beli baju RM20 dah bantu anak-anak seni dah. Tonton secara halal bantu anak-anak seni dah. Bila views dekat sebuah platform tu tinggi, lepas ni investor, funder boleh tahu kata oh filem ni ramai orang tengok, so kita boleh fund next filem, dia punya next filem. Kalau hampa tonton channel-channel yang haram tu, semua tu tak termasuk. So bila hampa tonton dekat channel-channel haram tu, walaupun dekat situ beribu-ribu view, funder takkan kira benda tu, investor takkan ambil tahunya. Contoh dekat wayang, jualan tiket tak capai bajet RM600,000, jualan tiket hanyalah RM300,000 contoh. Tapi kalau kita tengok platform haram nak dekat 1 juta 2 juta views, funder takkan ambil 1 juta 2 juta views tu. Funder akan ambil jualan tiket tu. Dia tengok jualan tiket tak ramai orang tengok, so dia tak maulah fund director filmmakers ni punya next film. Jadi agak susah lah kat situ. Bukan agak susah, memang susah lah kat situ. Tonton secara halal, promote filem-filem yang ada, ulas sebuah filem, lepas tu beli merchandise lepa ataupun bagi bantuan di segi apa-apa saja, semua benda adalah sokongan kepada industri perfilman yang bagus-bagus lah, yang positif. Tak adanya istilah reviewer tak support filem lokal. Kalau tak support, kita tak tengok. Kalau tak support, kita tak akan buang masa buat video untuk kita bagi pandangan kita. Kalau tak support, kita tak akan promote langsung lah, senang kata. Apatah lagi beli merchandise. Kalau hampa perasan dekat luar negara, artis veteran mereka hidup still, orang kata still boleh survive. Kita artis veteran terpaksa jual-jual makanan kat tepi jalan apa semua. Ni bukan menghina ke apa, tak ada sebelum hampa orang kata memanipulasikan kenyataan aku. Cuba bayangkan pasal apa jadi macam tu. Sebab industri perfilman kita tenat. Industri perfilman kita ni tak fokus on anak-anak seni, tapi sebenarnya fokus on kapitalis, mengkayakan penerbit filem, mengkayakan orang kata jorong-jorong dekat atas tu. Dia tak betul-betul fokus on anak-anak seni. Sebab tu dia jadi macam ni. Berapa banyak persatuan yang ada dalam industri perfilman, tapi pasal apa kebajikan anak-anak seni tak terjaga. Makin tenat makin teruk. Dan apa yang aku nak cuba sampaikan tadi through artis veteran tu adalah sebab royalty dekat luar sana boleh survive. Pelakon boleh survive. Tengok pelakon filem Friends, mereka makan royalty dah berapa tahun dah. Sebab filem Friends, series Friends tayang dekat Netflix. Setiap kali dia tayangkan kat Netflix, mereka still dapat royalty. Boleh survive kat situ, tak masuk kerja-kerja lain lagi. Hang bayangkan kalau benda tu diimplement dekat dalam industri perfilman kita, maksudnya setiap benda kena ada royalty. Dan jangan cakap kat aku kata tak boleh buat royalty sebab Kuman Pictures dah buat. Bila ada someone boleh buat, maksudnya yang lain boleh buat kan. Kalau tak ada siapa pun buat, kita boleh try buat. Benda kena impossible, benda possible. The naysayers sebenarnya macam kita tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, semua benda tak boleh buat. Try lagi, tak lagi, try lu. Lah ni Kuman Pictures dah buat, dan aku rasa ada a few production dah buat benda tu. So, kalau ada lepa ni boleh buat, sedangkan Kuman Pictures tu baru kot startup tapi still bayar royalty. Movie aku tak sure, tapi aku rasa itu aku dengar mereka bayar royalty juga. Aku tak pastian tu, tapi kalau banyak baguslah. Ada sebuah company ni, aku tak mahu abang apa dia. Dia bagi bila filem baru keluar, dia bagi dia tayang dekat dia punya platform. Tapi bila kawan tu sign je kontrak semua benda, production house tu tak boleh release langsung promotion dekat mereka punya platform. Mereka boleh share daripada page kawan tu saja. Dan production house aku rasa kebanyakannya tak boleh nak buat apa sebab mereka tu jerung. So hang terpaksa biar benda tu. Tak pelik nak promote filem kot, pasal apa hang nak bolot semua. Sampai tak bagi langsung kawan tu tolong up sikit status pasal video tu. Sebab aku baca itu, kawan tu kata hari ni hari terakhir untuk kita posting. Lepas ni dia terpaksa delete dah semua benda sebab nanti akan kena copyright strike, sebab ianya dah menjadi hak cipta kepada satu lagi syarikat. Why? Sebab in terms of promotion hang tak boleh variasikan dia. Hang tak boleh bagi kita apa, lagi ramai promote lagi mudah, lagi ramai promote lagi ramai tengok. Tu dari segi promotion. Dari segi royalty pula aku tak tahu sama ada syarikat tu buat ke tak. Berapa kali dah filem-filem pelakon-pelakon ni semua ditayangkan dekat syarikat-syarikat persiaran televisyen. Berapa banyak mereka dapat royalty? Rasa-rasa kau tak ada langsung. Setiap kali contoh sebuah filem tayang, akan ada iklan selit tau. Stesen TV dapat duit through iklan tu.
muka kawan ni ditayangkan dekat TV lepa banyak kali, tapi yang duk dapat duit lepa ni je. Kawan tu tak dapat apa. Adil tak? Tak adil kan. Banyak benda dalam industri perfilman ni yang perlu diperbaiki, dan penonton sepatutnya bagi tanda, bagi 100% sokongan kepada filem-filem yang bagus, 100% sokongan, dan kepada filem-filem yang tak bagus 100% sokongan untuk cuba bagi lepa jadi bagus. Yang betul-betul inilah, tapi yang betul-betul mengarut, lepas tu dia punya attitude director tak mau terima kata filem dia mengarut, tu kita tak boleh nak buat apa. Macam Zombitopia aku dengar podcast kat Google, podcast hari tu dia punya director sampai cakap kata, oh so you teaching me how to make films lah, you teaching me how to make film. Dia persoalkan kawan tu, kata kritikan kawan tu macam seolah-olah nak ajak dia buat filem. Aku tak faham attitude apa tu. Mila kalau kawan tu pandai daripada hang, then terima je lah. Dan universiti dulu kalau hang buat assignment, hang bagi kat lecturer hang tanda-tanda nak kata apa, takkan hang nak kata kat dia kata, so you nak ajar I cara buat thesis, so you nak ajar I cara buat assignment lah. Takkan nak cakap macam tu. Mestilah hang akan terima, dan hang akan perbaiki, dan hang akan evolve. Tak faham benda tu, tapi tak apa, aku buat tak tahu lu. Dan kemudian yang ada dari segi nak saman reviewer, macam aku cakap tadi, ada banyak benda dalam industri perfilman yang kita perlu perbaiki, yang kita perlu sama-sama berjuang untuk menaikkan lagi industri perfilman, untuk memajukan lagi industri perfilman. Tapi instead hampa focusing on nak saman reviewer sebab bagi kritikan negatif kat hampa. Alah, kalau takat kata-kata kesat apa semua tu, konon-konon memalukan hang. Ada satu director tu dia kata memalukan dia, dan aku respon lah. Tapi kawan aku dah private Facebook tu, aku respon, aku kata macam mana dengan hang menerbitkan sebuah filem yang memalukan industri perfilman Malaysia. Boleh tak kami nak saman hang pasal benda tu? Filmmaker filem-filem bodoh, filem-filem teruk, filem-filem yang mengarut ni, lepa tak mau terima bila orang bagi tahu the truth about lepa punya kebodohan filem tu. Instead, lepa nak bila sales tak capai tahap yang lepa target, lepa akan salahkan reviewer. Dan bila kita tak sembang apa-apa, tak cakap apa-apa pasal filem tu, sales drop juga. Dia nak saman siapa? Aku rasa aku dah melalut pergi ke tempat lain. So apa aku nak cakap kat sini adalah, ada banyak cara untuk kita support industri perfilman Malaysia. Buatlah macam mana pun, janji benda tu adalah halal dan juga boleh memberi manfaat kepada semua ataupun kepada anak-anak seni. Selagi benda tu positif, kita panggil ya support. Tak kisah dari segi apa pun. Sebelum kita tuduh orang tak support, kita tengok balik kita punya diri. Kita tengok balik kita punya Telegram, ada tak link-link tu? Kita tengok balik kita punya YouTube channel, ada tak video-video tu, video-video filem orang lain. Sebab aku pasal ramai-ramai ada setengah ni dia duk kutuk aku macam-macam. Lepas tu bila kita bidah sangat gila kali, dia akan delete. Sebab apa? Sebab benda yang aku bidah tu, lepas aku tengok dia punya YouTube, apa semua tu, kita someone yang curi video orang lain, lepas tu letak kat hang punya channel, lepas tu cakap kata tolong support I. Support kat mana? Hang curi video orang kot, hang curi konten orang kot. So orang-orang macam tu adalah orang-orang yang memusnahkan industri perfilman, dan orang-orang macam tu yang kita kena bantras. Bukannya reviewer-reviewer yang memberi kritikan membina, dan juga yang orang kata yang mengulas sebuah filem tu, lepa tu rasa salah support. So kita kena tengok balik lah. Ada setengah orang reviewer ni, mereka ada cara mereka tersendiri. Macam Zaf ada yang dia siap buat apps lagi. And then aku suka benda tu, dia ada pros and con. Aku tak mahu sembang lah pasal pros and con. Cuma ni aku suka sebab aku dah lama cari naknya untuk kita rate filem-filem lokal. Macam IMDb, you know. Benda tu naknya benda tu naknya menarik sangat untuk kita rate filem-filem lokal. Yang kita boleh rate dekat IMDb, dekat platform lain, semua filem. Kebanyakannya filem orang putih. Filem lokal ni sikit sangat. Jadi bila ada satu yang macam tu, lagi memeriahkanlah industri perfilman, senang kata. So ada cara, semua orang ada cara sendiri dari segi support. Now is not the time to fight among us, tapi it's the time to unite all of us untuk memajukan industri perfilman Malaysia. So sekian saja video daripada aku. Terima kasih sebab tonton, terima kasih sebab stay, terima kasih sebab support. Kalau suka dengan konten yang aku hasilkan, jangan lupa tekan button subscribe. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.